daripada benda-benda yang hebat. Yang paling hebat sekali terdiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dia tidak perlukan kerajaan. Dia tidak perlukan sesiapa pun, melainkan kerajaan ini hanya menunjukkan sedikit daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit daripada kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diri kita yang lemah, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syukur adalah antara amalan yang paling hebat boleh dilakukan oleh umat pada akhir zaman, untuk menyelamatkan diri dia daripada fitnah, untuk menyelamatkan diri dia daripada segala kejahatan. Apa yang kita perlu buat, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kita penglihatan, kita memakai untuk melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun." Lihatlah pada langit dan bumi, lihatlah pada langit dan bumi. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Kami akan tunjukkan mereka tanda-tanda kehebatan kami di langit-langit dan juga dalam diri mereka sendiri. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawasanya engkau sangkakan diri engkau ni kecil, tak ada apa-apa, akan tetapi dalam diri engkau ni pergerakan alam semesta semua ada dalam diri engkau. Kehebatan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah cipta. Sesungguhnya setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala cipta dalam dunia ini adalah mukjizat. Adalah sesuatu perkara yang manusia tidak boleh fikir. Akan tetapi kerana kebiasaan manusia hilang rasa kehebatan dalam sesuatu. Oleh itu bagaimana kita hendak merasai, mengetahui benda-benda ini mukjizat, memakai fikiran kita yang mana Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bermakna memakai segala anggota yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kita, memakai setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kita kepada kita semata-mata ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi benda itu daripada dunia ataupun agama, akan tetapi kalau niat itu betul maka jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan kita pada hari ini, dalam majlis ini, dalam bulan ini adalah satu tanda nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita hamba yang bersyukur sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat ini kita minta Allah Subhanahu wa taala meneruskan nikmat ini dan teruskan menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat penting. Bahkan itulah yang Allah Subhanahu wa taala mahukan dalam hidup kita. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oleh itu, lihatlah ayat yang hebat ini, seperti mana yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuatkan doa yang khas untuk Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah SAW telah berkata, minta kepada Allah, wahai Allah, ajarkanlah dia, kasihkanlah dia faham pemahaman yang dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia juga ta'wil, yakni ta'wil daripada ayat Quran. Dan ini satu dalil yang hebat sekali, yang mana wujudnya ta'wil di dalam Al-Quran. Maka kita mesti tahu bahawasanya Rasulullah SAW kalau dia cakap sesuatu pasti terjadi. Bukan seperti sebahagian orang dikata tidak ada takwil dalam Quran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Kalau dia kata tak ada takwil dalam Quran, maknanya dia berkata Rasulullah SAW tak benar. Maknanya dia berkata agama Rasulullah SAW ini tak benar. Maka kita kena berhati-hati.
Apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, liya'budun, yakni untuk menyembah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah liya'rifun, supaya mengenal aku. Dan bagaimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Haddad dia berkata di dalam Risalatul Muawanah, apa yang dia kata? Dia kata kita hendak mengenal Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan kita mempelajari ilmu perdebatan ataupun mempelajari ilmu filosofi ataupun benda-benda yang lain, akan tetapi mengenal Allah Subhanahu wa taala ni dapat dikenali dengan mujahadah, menahan diri daripada mengikut nafsu, menahan diri, sabar apabila kita membuat taat, dan sabar apabila Allah Subhanahu wa taala memberi musibah kepada kita. Dan sebesar-besar kesabaran adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memberi musibah kepada kita, kemudian kita sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pula cara yang kedua kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Penting sekali akidah kita mesti jadi betul. Dengan mempelajari akidah yang benar, akidah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akidah yang mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mengajar, dan yang dibawa oleh semua ulama-ulama yang hebat. Yang ketiga, bagaimana kita dapat kenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khusyuk dan khudu', dengan penuh kehadiran dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat, bagaimana kita dapat kenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan banyak membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan dari siapa kita hendak mempelajari Al-Quran? Bukanlah kita mempelajari Al-Quran sahaja untuk mempelajari makna Al-Quran. Makna Al-Quran siapa-siapa boleh baca, tertulis di mana-mana sahaja. Tetapi kita hendak mempelajari Al-Quran daripada Ahlul Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, Ahlul Quran, mereka ni orang-orang Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran ni mereka ni ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ni adalah hamba-hamba yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka, siapa mereka itu? Mereka yang beramal dengan Quran. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Apabila Allah SWT menyebutkan tentang pengampunan, ada pada Rasulullah SAW. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang menahan daripada marah, ada pada Rasulullah SAW. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, ada pada Rasulullah SAW. Apabila Allah menyebutkan sifat orang yang bersyukur, orang yang membuat baik, orang yang sentiasa bertaubat, orang yang bersih hatinya daripada segala kekotoran, hanya ada Allah dalam hatinya, itu semua ada pada Rasulullah SAW. Dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka mengambil Quran? Sebelum mereka mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran, mereka mempelajari makna Quran. Oleh itu, walaupun mereka cuma hafal Fatihah dan beberapa surah yang pendek sekali, tetapi mereka adalah Quran yang berjalan. Mereka memahami Quran sebelum mereka menghafal Quran. Dan Rasulullah SAW telah meninggalkan sahabatnya semua mereka ulama yang agung. Maka ambillah iktibar daripada perjalanan hidup sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini adalah bulan Quran. Kalau Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala yang sebut bulan Quran, yakni banyak hadiah daripada Quran Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bulan ini. Disebutkan bahawa bulan Rajab itu adalah bulan istighfar. Bulan Syaban adalah bulan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan Quran, yang mana kita perbanyakkan bacaan Quran. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan di merata tempat di atas muka bumi, masjid-masjid ataupun di mana sahaja sekalipun, mereka yang sentiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat yang hebat Allah Subhanahu wa taala berikan kita dalam bulan Ramadan ini. Apa tanda yang mana Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita? Apabila Allah menerima Ramadan kita, kita menjadi orang yang lebih baik selepas Ramadan. Oleh itu berhati-hati kalau kita melakukan sesuatu dalam Ramadan. Kita mesti cuba menjadi orang yang lebih baik selepas Ramadan. Apabila kita mesti menjadi orang yang lebih baik selepas Ramadan daripada sebelum Ramadan.
Ramadan memang bulan yang khas, yang mana banyak ibadah-ibadah yang hebat kita dapat lakukan yang kita tidak dapat lakukan dalam bulan yang lain. Akan tetapi penting apabila Syawal datang, kita ni lebih baik daripada Syaban. Itu adalah sangat penting agar kita memasuki daripada golongan-golongan yang Allah terima Ramadan kita. Kalau Allah tak terima Ramadan kita, apa akan jadi kepada kita? Rasulullah SAW berkata, orang yang masuk dalam Ramadan kemudian keluar tidak berubah, tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka adalah orang-orang yang mahrum, orang yang diharamkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata wasi'at rahmati kulli syai, sehingga iblis pun harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa lagi yang dia ada? Dunia akhirat, apa yang tinggal bagi dia? Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan terus merahmati kita dengan kita sentiasa mendekatkan diri kepada majlis-majlis rahmah. Yang mana majlis-majlis rahmah ini apabila disebutkan penghuni segala rahmah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah tempat keluar segala jenis rahmah. Allah SWT telah menghantar Rasulullah SAW di atas muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah SWT menafikan, tidaklah kami hantar kamu. Mula-mula Allah SWT menafikan, kami tak hantar kamu. Melainkan apa? Melainkan illa rahmatan lil alamin. Melainkan semata-mata kerana rahmah kepada sekalian alam. Maka kita perlu belajar sifat Rasulullah SAW, sifat rahmah Rasulullah SAW. Penglihatan rahmah Rasulullah SAW kepada semua orang Muslim. Percakapan rahmah Rasulullah SAW kepada semua orang Muslim dan yang kafir. Pendengaran rahmah dia, pergerakan tangan rahmah dia, makanan rahmah dia, pergerakan kaki rahmah dia, dan segala apa yang ada dalam badan dia adalah semata-mata rahmah kerana ummah sekalian. Bukan kerana ummah sekalian, bahkan rahmah kepada segala ciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, seperti mana yang kita sebutkan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan rahmah ini, dan rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan kurang sedikit sekalipun sehingga hari kiamat. Dan rahmah Rasulullah SAW akan terus jalan dalam ummah sampai datang hari kiamat. Akan terus jalan dalam ummah. Kerana apa? Kalau rahmah Rasulullah SAW kurang sedikit sekalipun, maka akan kurang nisbah Rasulullah SAW, akan kurang nilai Rasulullah SAW di sisi manusia. Maka rahmah Rasulullah SAW sekali-sekali tidak akan kurang. Alhamdulillah, jadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, manusia yang sempurna, yang mana Rasulullah SAW telah puji dia. Akan tetapi apa yang dilakukan apabila dia jumpa dengan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Hudzaifah, adakah aku ni di antara golongan-golongan munafik yang telah Rasulullah SAW beritahu kepada engkau? Ini yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pada satu waktu yang lain, Sayyidina Hudzaifah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, bagaimana engkau hari ini? Bukan Hudzaifah, Hanzalah, afwan. Wahai Hanzalah, bagaimana engkau hari ini? Kemudian Hanzalah menjawab, sesungguhnya aku adalah seorang munafik ya Rasulullah. Kemudian apa yang dikata oleh Rasul, sesungguhnya aku adalah orang munafik ya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Hanzalah, berhati-hati apa yang kau katakan. Kemudian dia kata, bahkan aku ini seorang munafik. Kenapa? Kerana apabila aku dengan Rasulullah SAW itu seperti aku melihat syurga dan neraka. Bahkan aku melihat syurga dan neraka. Apabila Rasulullah SAW menyebutkan amaran-amaran dia, menyifatkan tentang syurga dan neraka, melihat syurga dan neraka dalam dunia, begitu tinggi sekali darajat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kami keluar daripada Rasulullah, kami bergaul dengan kawan-kawan, apabila kami bergaul dengan anak-anak, kami lupa Rasul, kami tidak nampak lagi syurga dan neraka. Maka aku ini adalah seperti orang yang munafik. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun berkata, bahkan Hanzalah, aku juga begitu, ada satu masalah yang sama. Mari kita sama-sama berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan Rasulullah SAW ini adalah orang yang rahmah, penuh dengan rahmah.
Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata, apabila hantalah sampai kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila kami dengan kamu, kami seperti orang-orang yang beriman, kami nampak syurga dan neraka. Tetapi apabila kami tinggalkan kamu, campur dengan anak kami, bergaul dengan isteri kami lupa, kami tidak nampak lagi syurga dan neraka. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kata, beginilah kehidupan manusia. Setiap saat ada yang naik, setiap saat ada yang turun. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu terus beriman, terus menerus, maka kamu akan bersalaman dengan para malaikat. Begitu sekali hebat. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah ummah manusia yang sempurna. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Hanzalah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan akan tetapi ada segolongan manusia yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi pada setiap zaman. Kerana perlu ada orang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi zahir dan dari segi batin. Daripada ilmu Rasulullah SAW yang zahir dan ilmu Rasulullah SAW yang batin. Cuma kita ketahui atau kita tidak ketahui. Yang paling penting sekali kita kena husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia telah meletakkan warisan ini dalam ummah dia sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala telah beri dalam ummah ini, hebat yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan banyak daripada umat ni masuk ke Firdausil A'la. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Sedikit daripada umat-umat yang dahulu masuk ke Firdausil A'la. Kenapa? Kerana sifat antara sifat daripada umat ini, mereka selalu mengucap alhamdulillah. Mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesenangan dan kesusahan. Sentiasa mengucap kepada Allah alhamdulillah, alhamdulillah. Apabila seseorang itu puji Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tak terima dia? Maka kita juga sama-samalah kita puji Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang layak Allah Subhanahu wa taala memuji diri dia sendiri. Dan ingat, segala apa yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada badan kita, daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kita, mestilah kita jaga. Kalau kita tidak jaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kita, itu adalah antara tanda yang kita adalah antara tanda hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang bekerja dengan seorang bos, kemudian dia tidak bersyukur dengan bos dia, apa yang layak daripada dia? Tidak layak, melainkan nikmat dia dicabut, pangkat dia ditanggalkan, dan dia dikeluarkan daripada kerja. Maka kita tidak mahu menjadi antara orang-orang yang mana Allah SWT telah menjadikan daripada Bani Israel, mana Allah SWT telah cabutkan nikmat daripada diri mereka, sehingga kan mereka menjadi orang-orang yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat. Dan setiap kali kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan apa-apa yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurangkan nikmat pada anggota tersebut. Maka kita hendaklah berhati-hati. Umur yang sangat singkat ini kita hendaklah menggunakan semata-mata ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Supaya yang paling penting sekali kita mati dalam husnul khatimah. Kita mati dalam husnul khatimah. Mati seperti yang mana para salihin hendakkan. Mati yang mana Rasulullah SAW sendiri minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, marilah kita minta bersama pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hamba yang sangat sempurna, suci, tetapi dia angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW berkata, kalau kamu lihat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan ketawa sedikit dan kamu akan nangis banyak. Kerana apa? Kerana lihat kebenaran apa yang Allah SWT telah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Maka kita minta Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kami ini ya Allah hamba yang berdosa ya Allah, yang mana ya Allah kami telah sampai ke dalam satu bulan yang mana Engkau janjikan kebersihan ya Allah, yang mana minggu 10 malam pertama Engkau janjikan rahmah, maka rahmatilah kami ya Allah. Yang mana kami sudah lalu seminggu ya Allah, kami mengharap Engkau memberi rahmah Engkau yang besar kepada kami ya Allah.
Seminggu telah lalu, jadikanlah kami lebih baik daripada minggu yang lalu, ya Allah. Apabila datang minggu hadapan, ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala jenis afat, segala jenis kesusahan, ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami, ya Allah. Sahabat kami juga, ya Allah. Kawan-kawan kami, ya Allah. Saudara mara kami, ya Allah. Adik-beradik kami, ya Allah. Mak bapak kami, ya Allah. Jiran-jiran kami, ya Allah. Muslimin di Singapura, ya Allah. Muslimin di mana sahaja, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Jadikanlah kami antara yang mereka-mereka Engkau sebutkan hammadun, yang sentiasa bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Bersyukur pada diri kami, ya Allah. Bersyukur pada harta kami, ya Allah. Yang mana kami sentiasa membelanjakan harta kami di jalan-Mu, ya Allah. Tidaklah kami belanja harta kami pada membuat kesalahan dengan Engkau, ya Allah. Dan juga, ya Allah, bersyukur dalam anak pinak kami, ya Allah. Mengajar mereka ilmu yang betul, ya Allah. Mengajar mereka akhlak yang betul, ya Allah. Kawan-kawan kami, ya Allah, kami membuat akhlak yang baik kepada mereka, ya Allah. Janganlah sekali-sekala Engkau jadikan akhlak buruk di dalam diri kami, ya Allah. Bersihkanlah akhlak kami, ya Allah. Bersihkanlah diri kami daripada segala dosa, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Tempat yang mana akan kembali kepada Engkau, ya Allah. Tempat yang mana Engkau akan menjadikan kiraan-kiraan Engkau, ya Allah. Bersihkanlah dia, ya Allah. Janganlah Engkau letakkan satu jenis kotoran pun dalam hati kami, ya Allah. Kasihlah kami masuk Ramadan, ya Allah, seperti pembersih, ya Allah. Keluar Ramadan melainkan kami sudah bersih hati kami, ya Allah. Sehingga kami dapat lihat Rasulullah SAW dalam tidur kami, ya Allah. Kami lihat Rasulullah SAW pada setiap perbuatan kelakuan, ya Allah. Kami melihat Rasulullah SAW dalam jagaan kami, ya Allah. Yang mana Engkau telah berikan banyak kepada para salihin, ya Allah. Seperti mana Engkau telah memberi para salihin, maka berikanlah kepada kami, ya Allah. Tidak mustahil, ya Allah. Kalau Engkau boleh berikan kepada para salihin, maka kalau Engkau tak beri kepada kami, maka bagaimana kami hendak mendapat, ya Allah. Jadikanlah kami orang salihin, ya Allah. Sediakanlah diri kami, ya Allah. Kami ini lemah, ya Allah. Kami ini tak mampu, ya Allah. Akan tetapi Engkau sahaja yang boleh siapkan diri kami, ya Allah. Engkau sahaja yang boleh siapkan diri kami, ya Allah. Qada dan qadar segala apa yang buruk yang Kau telah tentukan, maka ubahkanlah kepada baik, ya Allah. Sesungguhnya kami ini hamba yang lemah, ya Allah. Apa yang kami miliki, ya Allah. Bagaimana keadaan kami di atas muka bumi, ya Allah. Kami ini sangat lemah, sangat kecil, ya Allah. Banyak dosa ada pada diri kami, ya Allah. Kami ini hamba yang sangat lemah, ya Allah. Tidak mampu jaga diri kami sendiri, ya Allah. Tidak mampu, ya Allah, kami lakukan segala ketaatan kewajipan yang Kau telah berikan, ya Allah. Tidak mampu menjauhi segala maksiat yang Kau telah melarang kami, ya Allah. Tidak mampu kami sabar di atas segala musibah yang Kau telah beri kepada kami, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, dengan ni'mah, ya Allah, dengan limpah kurnia Engkau, rahmah Engkau, ya Allah, seperti mana yang Kau telah memberi kepada banyak-banyak orang, ya Allah, seperti mana Engkau telah letak kepada orang-orang yang bertaubat kepada Engkau, maka Kau berilah kepada kami, ya Allah. Jadilah kami daripada orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada, ya Allah, yang sentiasa bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Jadilah kami orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Sesungguhnya Engkau telah berkata dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta bagi orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala cinta bagi orang-orang yang sentiasa bersihkan diri mereka, bersihkan daripada akhlak yang buruk, ya Allah, bersihkan daripada akidah yang buruk, ya Allah, bersihkan daripada amal-amal yang buruk, ya Allah, bersihkan daripada kepercayaan yang buruk, ya Allah, bersihkan daripada segala apa yang buruk, ya Allah, daripada qadar dan qadar yang buruk, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, pada akhir zaman ini, ya Allah. Sebanyak sangat fitnah kami lalui, ya Allah. Di mana-mana sahaja, ya Allah. Di sekolah kami, di tempat kerja kami, dalam keluarga kami, dalam rumah kami, tempat kerja, dan segala mana kami lalui banyak fitnah, ya Allah. Kami ini hamba yang lemah, ya Allah. Engkau yang telah meletakkan kami di zaman ini, maka peliharalah kami, ya Allah. Engkau yang telah letakkan di zaman ini, ya Allah, maka peliharalah kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah pelihara bagi para salihin, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah pelihara segala anbiya, ya Allah.
Allah. Jadikanlah kami antara orang-orang yang Kau terima ya Allah, antara orang-orang yang Kau sama-samakan dengan para siddiqin wasyuhada wassalihin ya Allah, dan akhir sekali dengan para nabi ya Allah, dengan para nabi ya Allah, yang mana menjadi harapan daripada setiap para salihin, menjadi harapan para setiap sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selepas Engkau telah berikan mereka segala nikmat ya Allah, apa yang mereka harapkan hanya untuk menjadi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami hari ini ya Allah. Kami tidak mahu benda lain ya Allah, melainkan kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini ya Allah, dan juga di kubur ya Allah, dan juga di akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah, diri kami, isteri kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, mereka-mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak kami dan akhlak-akhlak mereka jadikanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hati kami ya Allah dekat dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa melihat setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, fi alimul ghaib wa syahadah, dan juga apa-apa yang di ghaib dan juga apa yang kita boleh lihat. Dan jadikanlah ya Allah, selepas Engkau jadikan hati kami bersih ya Allah seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Harapan yang paling besar ya Allah, semua para salihin kami harap kepada Engkau ya Allah. Kami harap pada Engkau ya Allah. Sesungguhnya khazanah Engkau yang hebat, Engkau kata tidak akan berkurang walaupun sedikit, maka Kau berikanlah kepada kami ya Allah. Engkau tidak akan rugi apa-apa ya Allah, bahkan Engkau akan dipuji lagi ya Allah, bahkan Engkau akan diibadah lagi ya Allah, seperti mana yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah. Engkau menjanjikan kami apabila kami minta Engkau akan jawab, maka kami telah minta, maka jawablah kepada kami ya Allah. Jawablah kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau sangat dekat dengan kami ya Allah. Engkau sangat dekat kepada kami ya Allah, akan tetapi kami tidak merasai ya Allah. Oleh itu berilahkanlah kami rasa Engkau sangat dekat ya Allah. Engkau sangat dekat ya Allah. Engkau sangat dekat ya Allah. Taruhkanlah dalam hati kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya tawwab tub 'alaina ya tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya tawwab tub 'alaina ya tawwab tub 'alaina
telah meminta Engkau ya Allah, maka jawablah segala doa kami ya Allah. Kami ini hamba yang lemah ya Allah. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau ya Allah, sebagaimana yang Engkau telah janjikan apabila hamba Engkau ini mengangkat tangan, Engkau tidak akan hancurkan harapan mereka ya Allah. Engkau malu ya Allah apabila tangan dia turun, melainkan Engkau memberi, maka berilah kepada kami ya Allah. Kami percaya sesungguhnya Engkau akan memberi kami ya Allah. Harapan kami ya Allah satu sahaja ya Allah, di dunia dan di akhirat. Hadisnya Engkau peliharalah kami ya Allah. Peliharalah kami, letakkanlah kami bersama-sama salihin ya Allah. Jadikanlah kami antara orang-orang yang salihin ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala jenis maksiat, afat, musibah ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah antara orang-orang yang